berada di tangga ke-10, gout. Di tangga ke-9 pula adalah masalah obesiti di kalangan kaum lelaki. Berada di tangga ke-8 adalah penyakit batu karang, cukup popular di kalangan kaum lelaki. Berada di tangga nombor 7 adalah tekanan darah tinggi di kalangan kaum lelaki. Berada di tangga ke-6, penyakit popular di kalangan kaum lelaki adalah kanser prostat. Sekarang kita beralih kepada top 5 penyakit yang paling popular di kalangan lelaki. Di tangga ke-5 adalah kanser pankreas. Diikuti oleh tangga ke-4, iaitu penyakit berganjak ke top 3 penyakit popular di kalangan kaum lelaki. Di tangga ke-3 adalah diabetes. Di tangga ke-2, penyakit paling popular bagi kaum lelaki adalah penyakit sekatan pernafasan kronik, COPD. Manakala juara penyakit paling popular di kalangan kaum lelaki adalah sakit jantung. Melihat senarai top 10 penyakit paling popular bagi kaum lelaki. Jadi bagaimana kaum lelaki di luar sana? Anda dapat sesuatu daripada video ini? Sudahkah anda menyediakan tabungan sakit kritikal? Tahukah anda terdapat berapa banyak jenis perlindungan yang disediakan di bawah tabung sakit kritikal oleh Great Eastern Takaful Berhad? Dan seterusnya, tahukah anda bagaimana tabung sakit kritikal ini berfungsi dan aplikasinya dalam kehidupan yang sebenar? Kita akan kupas setiap persoalan di atas ini. Pertama, tabung sakit kritikal ini memberikan perlindungan kepada pesakitnya sekiranya disahkan menghidap salah satu penyakit kritikal yang disenaraikan. Nombor 2, jika di dalam video ini kami senaraikan top 10 penyakit paling popular bagi kaum lelaki, tetapi sebenarnya terdapat sebanyak 45 jenis sakit kritikal yang disenaraikan di bawah perlindungan Great Eastern Takaful Berhad. Banyak kan? 45 jenis sakit kritikal yang disediakan di bawah skim perlindungan yang ditawarkan oleh Great Eastern Takaful Berhad. Next, kita lihat bagaimana tabung pampasan sakit kritikal ini berfungsi dalam aplikasinya dalam kehidupan yang sebenar. Tuan-tuan yang saya hormati, apabila kita disahkan menghidap penyakit kritikal stage 3 dan 4 ataupun stage akhir ini, biasanya kita akan mula rasa panik. Kerana kita sedar tahap kesihatan kita ketika itu semakin merosot. Dengan adanya tabungan sakit kritikal ini, ia mampu membantu anda dari segi financial. Saya akan kupaskan info ini supaya anda mendapat sesuatu daripadanya. Dari segi konsep financial sendiri, itu tajuk utama yang saya ketengahkan. Dari segi financial, apabila kesihatan kita mulai terjejas dan tak mampu bekerja seperti biasa, sekaligus income kita juga akan turut terjejas sebenarnya. Bagi mereka yang makan gaji, anda mungkin akan kerap apply cuti daripada majikan disebabkan tidak boleh hadir akibat masalah kesihatan yang melanda. Nampak di sini kesannya apabila anda mula apply cuti daripada majikan, pendapatan anda juga akan turut terjejas. Bagi mereka yang bekerja sendiri ataupun yang berniaga, anda tidak dapat menjalankan pekerjaan dan juga perniagaan anda seperti biasa, sekaligus menyebabkan perniagaan anda sama ada perkhidmatan, servis dan sebagainya juga turut mengalami kemelesetan ekonomi. Maknanya di sini perniagaan anda akan mulai merosot. Nampak kesan jangka panjangnya apabila anda telah pun sakit kritikal.
Dari segi kos perubatan pula, pastinya perbelanjaan bulanan anda akan meningkat gara-gara kos yang dibelanjakan untuk tujuan perubatan kita. Tidak kira sama ada kos rawatan di hospital mahupun kos sara diri keperluan pesakit seperti pampers dan sebagainya di rumah ataupun di mana sahaja anda tinggal. Kesemuanya melibatkan penggunaan wang yang berterusan bagi satu jangka masa yang cukup panjang. Tuan-tuan boleh lihat di sekeliling tuan-tuan, jika ada individu yang tidak bernasib baik yang sekarang ini menderita sakit kritikal, tuan-tuan boleh pergi ziarah, tuan-tuan boleh tengok macam mana kehidupan keluarga mereka sebelum ditimpa penyakit dan juga selepas ditimpa penyakit. Dari segi financial, dari pengurusan kehidupannya, pastinya akan berubah 360 darjah. Ini adalah lazim. Secara logiknya, kita yang sihat kena membayangkan situasi diri kita apabila kita sakit, macam mana agaknya kehidupan kita dan keluarga kita nanti. Dari segi komitmen bulanan pula, setiap bulan kita perlu membayar pinjaman kereta kita, kita perlu membayar pinjaman rumah kereta, kita masih perlu membayar bil api, air dan juga lain-lain bil yang kita ada. Jadi, dari segi komitmen masih berlangsung seperti biasa. Sedangkan seperti awal tadi saya sebutkan bahawa kita mengalami penyusutan pendapatan akibat sakit kritikal. Jika kita makan gaji, pendapatan bulanan kita akan merosot sebab kita mohon cuti dengan majikan kita. Jika kita bekerja sendiri ataupun kita business person, perniagaan kita tidak berjalan lancar. Jadi pendapatan bulanan kita sebenarnya tuan-tuan telah pun merosot. Sudah jatuh ditimpa tangga adalah satu perumpamaan yang paling tepat untuk kita berikan bagi situasi ini. Sebab itu apabila kita lihat di media sosial, apabila seseorang individu itu disahkan jatuh sakit kritikal, jelas kehidupan beliau akan berubah. Sangat-sangat berubah. Jadi siapakah yang akan membantu kita? Persoalannya, adakah adik-beradik kita akan membantu kita dengan menyalurkan wang setiap bulan, atau adakah rakan-rakan kita akan memberikan kita wang setiap bulan? Ini adalah persoalannya. Dan saya rasa anda semua sudah tahu bahawa adik-beradik kita pun memiliki keluarga masing-masing. Mereka boleh membantu tetapi membantu yang seadanya. Selebihnya terpulang kepada kita. Semasa kita sihat, macam mana kita merancang kehidupan kita apabila kita jatuh sakit. Jadi, dalam konteks ini, apa yang saya boleh kongsikan adalah kita kena beringat sebelum perkara ini berlaku kepada kita. Kerana apabila ianya terjadi, pastikan kita telah pun membuat persediaan yang sewajarnya. Beringat sebelum kena. Anda perlu menyediakan tabungan sakit kritikal ini. Tabungan sakit kritikal ini boleh digunakan bagi membantu anda A. meneruskan kelangsungan hidup seperti biasa, B. melunaskan segala hutang piutang anda seperti pinjaman rumah, pinjaman kereta, C. penggantian pendapatan akibat tidak dapat bekerja seperti biasa, dan D. menampung kos sara diri dan rawatan sakit. Beringat sebelum kena, jangan kerekut demi kebajikan diri sendiri di masa akan datang. Nak tahu berapa banyak jumlah tabungan sakit kritikal yang perlu kita sediakan? Formulanya mudah. Paling minimum 3 kali gaji tahunan kita. Itu adalah jumlah tabungan sakit kritikal minimum yang perlu kita sediakan. Dan yang paling ideal adalah sebanyak 10 kali gaji tahunan kita. Nak saya bantu? Komen dalam video ini. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan.
Akhir sekali, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan suka dengan video ini dan rasa ianya membantu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Jangan lupa untuk like, komen dan share video ini supaya lebih ramai yang mendapat manfaat daripada info yang saya kongsikan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan saya Farizal Pardi.